Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malam ni kita masuk trigonometric function yang terakhir, iaitu kita menyelesaikan soalan yang melibatkan graf. Jadi malam ni kelas kita tak panjang, sekejap aja. Sebab ada 6 soalan aja. Okay, dia satu saja subtopik. Jadi tak perlu panjang-panjang lah kan, at least dapatlah apa ilmunya. Okay, kita tengok yang pertama. Okay, ni bentuk soalan SPM Right. Okay, setting bagi dia masuk ngam-ngam dalam, nanti graf tak nampak. Okay. Okay, kita tengok soalan yang pertama ni. Yang pertama, sorry, terlanggar pula. Sorry. Terus saya ingat. Kejap. Betul setting sikit Okey, kita tengok soalan yang pertama. Sketch the graph of y equal to 3 cos 3 over 2x for x from 0 degree to 2 pi. Okey. Ingat lagi graf yang kita lukis pada kelas yang lepas. Yang ni, ingat lagi cara nak melukisnya. Jadi kita ikut step yang cikgu bagi yang pada kelas yang lepas. Maksudnya bila nak lukis tu kita buat sketching dulu. Okey, kita buat sketching dulu. Graf kita melibatkan graf cos. Okey. Graf cos kita perlu ada bentuk kolam. Ingat ada tebing. Dan dia 3/2x. Okey, 3/2x maksudnya satu cycle kita ni, kita nak stop dekat nombor berapa ni? Kita nak stop kat mana? Ingat lagi tak? Okay, kita nak stop dekat mana? Macam mana cara kita nak stop di mana? Ingat lagi formula yang cikgu bagi untuk kita pastikan satu cycle ni stop dekat mana? 360 kita bahagikan nilai depan x. Okay, in case kalau tak sure nak stop dekat mana. Jadi 360 perkan dengan apa-apa saja nombor yang berada depan x ni. Okay, so kita bahagi dengan 3/2 dan kita akan dapat 240 degree. Ini maksudnya untuk setiap cycle, setiap period. Okey, untuk setiap period. Jadi kat sini dia akan stop pada 240 degree untuk satu cycle lengkap. Tapi kita tengok kat sini, graf yang kita perlu lukis ialah 2 pi. 2 pi ialah 360. Jadi yang ni tak cukup. Jadi maksudnya kita perlu tambah lagi berapa point ni? Ingat lagi point kita yang pertama, ni yang kedua, ni yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Jadi kalau ada 240, maksudnya satu point ni adalah 60. Jadi kita kena tambah lagi satu lagi point, 60 baru jadi 300, dan tambah lagi satu point barulah jadi 360 degree. Okey. Jadi graf kita ni akan terus bersambung. Bila dah naik atas dia akan turun balik ke bawah, dan dia akan stop dekat sini. Jadi ni bentuk graf kita. Amplitude, ingat lagi amplitude, kita tengok yang depan ni, 3. So kat sini maksimum 3, minimum negatif 3. Okey, jadi maksudnya graf kita ni tak ada penambahan, tak ada tambah, tak ada tolak. So macam ni bentuk dia. Jadi soalan yang pertama minta kita sketch. Bila kita nak sketch, means kita kena sediakan tempat paksi XY lah. Okay, nak sketch kan. Jadi kat sini cikgu dah sediakan garis-garis. Contohnya macam buku apa ni, kertas testpad awak lah Jadi kita nak lukis, kita tengok maximum 3, minimum negative 3. So just lukis saja.
Ni cikgu lukis besar sikit. Macam biasalah yang cikgu pesan yang lepas Pulanglah awak nak lukis. Jangan kalau besar-besar sangat nanti awak nak lukis jadi menggigil. Tapi yang ni cikgu lukis besar supaya awak jelas nampak. Okey. Cikgu gariskan dekat sini. Okey. Ingat lagi, kita tengok berapa poin yang terlibat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kita ada macam ada 7 garis dekat spaksi X. Okey, 7 garis. Jadi, kita kalau untuk ni nak besarkan, cikgu gunakan 2cm, 2cm lah Muatkan 2cm, 2cm. 6, 12, okey, muat. Alright. Jadi, kat sini, cikgu akan buat 2cm, 2cm ni poin yang pertama, poin yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Okay, sampai sini. Right. Ini X. Okay. So, kita tahu yang paling hujung adalah 360. Maksudnya yang hujung ni adalah 2 pi. Okay, 2 pi 180 kita ada dekat mana? Kalau 240 ke 270 sini. 120 240 betul lah 240. Okay, so kalau 240 180 berada di sini. 180 degree. Okey. So 180 berada pada point 1 2 3 4. 1 2 3 4 so pi kat sini. Okay. Sekarang kita nak tengok maksimum kita ialah 3. Cikgu gunakan 2 garisan 3. So kat bawah pun cikgu guna 2 garisan negatif 3. Okay. Sekarang kita nak tandakan poin-poin kita. Okey tak ni? Ingat lagi ke tak ni? Okay. So kita tengok poin yang pertama berada pada 3. So ni poin yang pertama berada pada 3. Pangkah dulu. Poin yang kedua pada 0, poin yang ketiga turun negatif 3. So 0, yang ketiga turun ke negatif 3. Dia turun kat bawah sini. Okey. Kalau boleh kita buat biar nampak tegak lah kan. Dia nampak dah lebih sempurna. Okey, lepas dia turun dia naik balik ke 0. Okey, 240 dia naik balik ke 3. Naik ke 3. Kemudian dia turun balik 0. Dekat 2 pi dia pergi balik ke bawah pada negatif 3. Okey, bila kita dah dapat semua poin ni, barulah kita sketch supaya poin ni untuk kita dapatkan titik-titik dia aja kan. So kita lukis. Ingat kalau untuk cos lukisan kita tu mesti ada tebing. Okey, mesti bertebing. Jadi kalau kita nak lukis tu, kalau kita rasa kertas kita tegak, nak lukis susah, boleh sengitkan, tak ada masalah. Okey. Cikgu left handed, so terpaksa sengitkan sikit Okey, kita buat tebing, cantum. Mak, pen ni tak keluar dah, buat pula. Tukar lain sekejap. Okey. Ni tebing, turun. Sampai bawah ni kita round sikit. Jangan buat V. Dia bukan V. Okey. Kalau cikgu akan pusing balik kertas ni. Ambil daripada sini pula. Tu cara kita nak melukis lah biar nampak lebih cantik. Ikut kesesuaian. Awak rasa macam mana selesa awak nak lukis. Okey, sampai sini. Dia akan turun balik. Dan sampai sini dia akan round sikit. Naik. Okey. So, pusing-pusing kertasnya. Pusing-pusing kertasnya, tapi yang penting kita boleh lukis yang cantik. Okey. Macam ni dah complete untuk kita jawab soalan yang pertama. Macam biasa kalau ada soalan nak tanya, tanya je, nanti cikgu akan jawab. Okey. Jadi untuk yang pertama ni, markah biasanya dia akan tengok, yang pertama dia akan tengok sini, cos. Cos, lukisan awak bermula daripada atas. Okey, kalau cos awak bermula daripada bawah, maksudnya awak daripada bawah awak naik turun, memang tak dapat markah lah untuk markah bentuk. Jadi markah bentuk untuk cos mesti mula daripada atas. Okey, yang penting
nampak aja bentuk cos, tak kira lah cukup satu kitaran ke, tak cukup ke, tak apa. Yang penting nampak bentuk cos, awak akan dapat 1 markah. Okey, so untuk bentuk 1 markah. Kemudian kita akan tengok amplitude. Okey, amplitude, betul ke tak betul? Maximum is 3, minimum is -3, so perfect. Dapat lagi 1 markah. Dan yang ketiganya, dia akan tengok periodnya lah. Okey, kitarannya tu, maksudnya kat sini kita nak kena stop satu kitaran tu pada 240 kan. So 360 dia akan jadi 1/2. Jadi tengok sini, 1 period and a half. Cukup, dapatlah 3 markah kat situ. Okey, 3 markah. So dah complete untuk soalan pertama. Kita tengok soalan yang kedua. Okey, soalan pertama ni sebenarnya revision pada yang lepas, cara nak lukis. Okey, dia tambah dengan yang kedua. Soalan ni soalan paper 2 soalan paper 2 dalam 8 markah, lebih kurang macam tu lah kalau fullnya 8 markah. Okey. So sekarang untuk jawab yang seterusnya, kita tengok dulu kat sini. Dia kata find the equation of a suitable straight line. Okay, straight line. Ini kita kena alert. Sometimes dia sebut of a suitable graph. Okay, kalau graph tu tak semestinya straight line. Mungkin graph tu berbentuk curve. Okay, jadi awak kena alert dengan soalan. Tapi selalunya keluar straight line lah. Jarang keluar curve. Tapi pernah. Bukan tak pernah, pernah. Okay. So, a suitable straight line. Bila dia kata straight line, lagi satu keyword ialah kita perlu cari equation straight lines. Mean kita kena dapatkan y mx plus c. Persamaan garis lurus yang mempunyai kecerunan dan juga mempunyai y-intercept. Okay. For solving the equation, okay, dia bagi equation kat sini. Okay, now kita salin dulu equation tu. Cos 3 over 2x equal to x over pi minus 2 over 3. Okay. Macam mana kita nak membentuk y-mx plus c daripada equation ni? Sebab equation ni lah yang kita nak menggunakan find the equation of the suitable straight line. Kita nak tukar equation ni menjadi straight line dan pada hence using the same axis, sketch the straight line and state the number of solution to the equation cos 3 over 2x equal to x over pi minus 2, 3 untuk limit yang dia bagi, untuk range yang dia bagi. Maksudnya, langkah pertama, kita kena tukar equation ni menjadi equation straight line, y mx plus c. Kemudian, daripada equation straight line tu, kita kena transfer ke graf yang sama, lukis straight line kat sini. Lepas tu, kita untuk dapatkan number of solution, kita kena kira berapa tempat straight line tu langgar curve kita yang pertama ni. Okay, jadi kita mulakan dengan macam mana kita nak tukar equation ni menjadi straight line. Kena ada y. Okay, kena ada y. Mx plus c. X dah ada dekat sini. Okay, kita nampak kat sini x dah ada. Okay, x dah ada. Sekarang kita perlu wujudkan y. Kita kena adakan m. Dan kita kena tahu c. Okay. Jadi, kita kena, kat sini kita tahu y ialah 3 cos 3 per 2x. So, kalau kita dapat tukar yang ni menjadi 3 cos 3 per 2x, means kita dah boleh tukar dia menjadi y. Tapi kat sini tak ada 3. Jadi, kita darabkan 3 dengan semua sekali equation ni. Supaya dia menjadi y. Okay? Sebab equation y tu, dia dah bagi tahu y ialah 3 cos 3 per 2x. So, kita kena tukar lah. Darab 3, kita akan dapat 3 cos 3 per 2x equal to, yang ini pun darab 3, 3x over pi. Tolak, yang ni pun darab 3, 2. Okay, tolak 2. Bila darab 3 kan? Okay, now 3 cos 3 per 2x dah sama dengan yang ni. So, kita dah boleh tukar dia menjadi y. Okay. Yang ni dah boleh tukar menjadi y. Equal to 3
x over pi minus 2. Okey, maksudnya kita dah ada dekat sini. Ini y. Ini m. Okey. Ini x. Ini c. So, dah dapatlah equationnya. So, wujud saja equation ni. Y equal to 3x over pi minus 2. Kat sini awak dah dapat satu markah lagi. Okey, bila muncul equation. Sebab awak dah menjawab soalan ni. Find the equation of a suitable straight line. Ni jawapannya untuk soalan ni. Kemudian hence, menggunakan yang ini, nak transfer lukis di graf. Okey. Cara dia, kita kena cari 2 point lah. Bila nak lukis graf kan, kita perlu cari 2 point. Okey, untuk dapatkan 2 point, kita gantikanlah xy. Kalau x kosong, y akan jadi y-intercept lah kan. Kalau x kosong, y-intercept lah. Ataupun gantikan kosong kat sini. So, keseluruhan jadi kosong. Y akan jadi negatif 2. Okey. Point yang kedua, kita tengok yang hujung ni. Hujung graf kita ni 2 pi. Okey. Hujung graf kita ni 2 pi. Jadi, kita ambil x tu 2 pi. Kita gantikan x ni dengan 2 pi. Okey. Bila kita ganti x dengan 2 pi, kita akan dapat y equal to 3, 2 pi bahagi dengan pi minus 2. So, pi dengan pi dah boleh buang. 3 darab 2 dapat 6. Okey, 6. 6 tolak 2, kita dapat 4. Okey, graf kita tak ada 4. Dan kita tak dapat nak anggarkan 4 tu dekat mana. So, kalau 2 pi tu kita dapat nombor yang melebihi daripada graf yang kita lukis, kita tak boleh nak agak 4 itu kat mana, nak tulis 4 kat mana. So, kita boleh tukar. 2 pi ni kita ambil nombor yang, kita ambil yang ke dalam sikit. Kita ambil pi. Okay, kita ambil pi. Jadi, 2 pi ni sekarang cikgu tukar pada pi. Bila tukar pada pi, equation kita akan jadi y equal to 3 pi divide by pi minus 2. Pi dengan pi buang, 3 tolak 2 dapat 1. Okey, 1 ada dalam graf kita. Jadi, ini 1. Jadi, kita kena lukis lah. Kita kena lukis kalau x kosong, y negatif 2. X kosong, y negatif 2. Negatif 2, kita anggarkan di sini, ni negatif 3. Jadi, kalau nak cantik, negatif 1.5 kat sini kan. So, negatif 2 agak-agak sahaja dekat sini. Okey. Dan pi, x ialah pi, y ialah 1. X ialah pi, y ialah 1. 1 lebih kurang ni 1.5, 1 lebih kurang kat sini. Tandakan dulu dan kita cantum. Kita dapat dah garis lurus kita ni. Okey, kita cantum. Okey, bila kita dah lukis ni, dapat lagi satu markah sebab kita menjawab soalan sketch the straight line. Okay, sketch the straight line. Dan yang ketiga, soalan dia state the number of solution. Okay, number of solution dia muncul pada graf kita ni. Kita bulatkan saja dekat mana garis lurus kita melanggar curve yang graf kita yang pertama. So, ada berapa tempat yang dilanggar. Sebab kita tak boleh baca nilai. Sebab graf kita ni sketch. Bukan draw. Bukan plot. Okay? Sketch. Jadi, kita tak boleh nak baca nilai dia. Kita cuma nyatakan number of solution. Okay? So, kita jawab soalan kita ni. Tempat dah tak ada. Cikgu jawab kat sini. Okay. Therefore, number of solutions are 3. Macam tu. Cukup. Complete untuk soalan ni. Okey. Agak banyak sangat input kan? Ada apa-apa nak tanya? Cikgu stop sekejap ni sebab kita pun tak drag masa sangat. Ada 6 soalan je yang cikgu sediakan. Jadi ada apa-apa nak tanya sebelum kita proceed? Cikgu tahu agak macam berserabut sikit kan. Nanti pada soalan pertama, nanti soalan kedua kita dah boleh mula susun sikit lah. Pada soalan pertama nak beri penerangannya banyak sikit. Okay, anything nak tanya sebelum cikgu proceed pada yang kedua? Banyak benda yang awak nak kena serap ni.
Ada apa-apa yang awak confuse? Faham? Okey, Rizal faham. Yang lain-lain? Alia? Boleh terima Alia? Putra? Boleh, okey. Ada ke soalan yang suruh kita buat dekat graph paper? Tak ada. Ni memang sketch. Dia memang suruh buat dekat testpad aja. Tak perlu guna kertas graph. Nak guna boleh aja, tapi wasting time lah. Awak nak lukis lawa-lawa buat apa kan. Dia boleh sketch aja. Okay, Iris setakat okey. Alright. Marsha pun okey. Okey. So, kita pergi pada nombor 2 Kita tengok lagi sekali. Kadang-kadang tengok yang pertama macam tak nampak. Nampak macam okey kan. Tapi tu yang kedua kan nanti dah mula pening-pening sikit. Tapi hopefully okey semualah sampai 6 soalan. Okey. Kita pergi pada yang kedua. Cikgu sediakan 2 soalan cos, 2 soalan sin dan 2 soalan tangent. Okay. Kita tengok soalan sin dulu. Okey, soalan sin. Okey, 2A. Proof that, soalan ni dalam paper tu memang dia gabungkan dengan proof identity tau. Tapi dekat sini cikgu tak nak ajar yang proof lah. Proof kan awak dah belajar pada yang kelas lepas. Jadi sebab cikgu nak gunakan disebabkan soalan sketch ni dia ada menggunakan maklumat daripada soalan A. So cikgu ambil lah. Jadi nanti kemudian awak bolehlah cuba sendiri lepas habis kelas ni untuk proofkan yang 2 per tangent x plus cotangent x equal to sin 2x. Okay? Sebab yang ini cikgu cuma nak gunakan sin 2x tu aja sebenarnya. Okay? Cikgu nak gunakan ni sahaja. So kita terus pergi pada yang B. Sebab malam ni tujuan kita nak tengok soalan sketch kan. Nak selesaikan soalan graph dengan straight line. Okey, soalan yang pertama. Sketch the graph of y equal to negative sin 2x for x in from 0 to pi. Okey, negative sin 2x. Tengok dulu sin 2x. Ini pun revision juga. Conteng-conteng dulu. Sin daripada bawah. Okey, sin daripada bawah. Kalau dia 2x maksudnya ada 2 period dalam 360. Ada 2 period dalam 360. Means ini adalah 2 pi. Ini adalah pi. Okay. Negatif. Negatif maksudnya graf dia yang atas turun bawah. Yang bawah naik atas. Okay. Tapi kita nak lukis sampai pi sahaja. Jadi maksudnya nanti graf ni yang kita perlu lukis tu kita kena potong dia lah sampai pi sahaja. Tak perlulah kita lukis sampai ada 2 period. Okay. Soalan hanya minta sampai pi. Jadi, bila kita nak lukis pada kertas jawapan kita ni, kita potong. Yang ni kita tak payah lukis. Ini buang. Ni semua buang. Tak nak. Dia nak pi sahaja. Okey. Jadi kat sini, bila dia nak negatif, maksudnya yang atas ni kena turun ke bawah. Okey. Sekarang dia kena turun ke bawah. Yang bawah kena naik atas. Jadi yang ni dah buang. Tak nak. So, latest yang warna biru. Okay. Amplitude macam mana? Amplitude dekat sini. Tak ada apa-apa nombor. Means 1. So, maximum is 1. Minimum is negative 1. Okay. Senang kerja kita nak lukis kan? Agak simple. Jadi, terus kita lukis pada kertas testpad kita. Dah boleh transfer. Okay. Dah tengok macam mana rupa dia. Apa yang perlu nak buat. Dah buat dulu. Dan baru transfer. Okay. Tapi kalau awak rasa awak dah makin mahir, awak boleh cepatkanlah prosesnya kan. Okay. Kita buat paksi X. Kemudian kita perlu berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5 poin. Okay. Kalau 5 poin, cikgu ambil 1,5 inci lah. 1,5 cm. 1.5. So, dia besar sikit. Setengah 2 pun boleh lah sebab
perlukan 5 point kan. Ni 1 point, 2 point, 3 point, 4 dan 5 point. Okey, cukuplah tu. Okay, ini adalah X, ini adalah pi. Okey. Kalau kita cuma ada 1 point pi saja, kita kena cari 2 point ni kat sini, at least 2 point. So cikgu ambil pi per 2. Macam tu. Okey, pi per 2. Okey. Then dah ada dia punya rangka ni. Okey, 1 cikgu nak ambil kat sini lah. Dua garisan jadikan 1. Ni negatif 1. Okey. Jadi sekarang kita nak transfer lukisan kita ke sini. Okey, nak transfer. Tengok point dia dulu. Mula daripada kosong. Okey, point yang kedua turun ke bawah. Point yang kedua ni turun ke bawah. Okey. Point yang ketiga jadi kosong. Point yang keempat naik atas. Okey, naik atas. Yang kelima turun balik kosong. Okey, sekarang kerja kita untuk melukis. Okey. Sign, graf sign senang aja. Tapi jaga jangan V kat sini Jangan V. Tak mau. Dia mesti sebab dia ada bulat sikit kan. Cikgu akan pusing kertas Okey. Kita pusingkan kertas supaya lukisan kita nampak lebih sempurna. Okey, pusingkan lagi dan akhirnya daripada sini pula. Macam tu. Adik bila awak dalam exam, awak pusing-pusing aje lah macam tu, tak ada masalah. Yang penting bila pemeriksa tengok dia tegak aja. Yang penting kesempurnaan kita buat tu lah Okey. Jadi dah settle soalan B yang pertama. Dah siap. Bila dah complete macam ni dah dapat markah lah 3 markah dah dapat dah. Okey. Kemudian hence. Jangan lupa perkataan hence. Using the same axis, sketch a suitable straight line to find the number of solution for the equation. Okey, ini equation dia. Okey. Daripada sini kita kena wujudkan y mx plus c sebab straight line. Okey. Ini yang cikgu nak gunakan daripada proof kat atas ni. Sebab dekat sini langsung tak nampak. Langsung tak nampak y equal to negative. Tak nampak negative sin 2x. So, kita kena nampak yang ni untuk kita tukar jadi y. Tapi ni tak ada. 2 per tangent x plus cotangent x ada dalam soalan yang A. Dan dia beritahu benda ni, nilai ni adalah sin 2x. So, kita boleh tukar lah. Jadi, sin 2x plus x over 2 pi equal to 0. Okey. Sekarang nak tukar y kena ada negatif. Jadi, sin 2x ni cikgu hantar ke sebelah kanan. Jadilah negatif kan. Okay. Jadi kita akan dapat negatif sin 2x equal to x over 2 pi. Okay. Negatif sin 2x dah boleh tukar jadi y. So y equal to x over 2 pi. Okay. Dah dapat satu lagi equation. Dapat satu lagi markah. Bukan satu lagi equation, satu lagi markah. Okay. Alright. Then nak lukis yang step seterusnya, kita nak lukis sketch a suitable straight line kan. Sketch using the same axis. Okay, pada sini nak transfer. Okay, buat lagi yang tadi tu lah, yang xy tu. Okay, kalau x kosong apa-apa, kita buat x kosong dulu. Sebab dekat sini pun kita nampak kan gradient dia kosong kan. Tapi kalau takut salah, carilah x kosong. Bila x ni ganti dengan kosong, kosong per apa-apa saja tetap kosong. Okay, maksimum graf kita ialah pi. So, kita sketch sampai pi kan. Okay, kita gantilah sini dengan pi. Okay, jadi y sama dengan pi per 2 pi. Jadi, dia akan jadi y sama dengan 1 over 2. Kita nak lukislah, transfer ke graf kita. Okay, kita transfer. Kalau x kosong, y kosong kat sini. Okay, x ialah pi, y ialah 1 over 2. Okay, kalau 1, 2 garis, 1 over 2 dia dekat sini. Sini. Okay, cantum.
kita cantum. Jadi kalau graf kita kecil sangat, sometimes dia tak nampak tahu dia punya garisan kat mana dia langgar. Kalau kecil sangat nanti dia boleh jadi awak salah baca berapa banyak solution yang ada. Okey, dekat sini cikgu nak tanya, ada berapa solution? Number of solution. Therefore, number of solution ialah berapa? Berapa number of solution? Cikgu tunggu jawapan awak. Number of solution ni berapa? Kurang faham kenapa X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong. Okey, X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong sebab bila kita, okey, Y sama dengan X ni cikgu nak ganti dengan kosong. Kosong per 2 pi. Cuba tekan kalkulator, kosong per 2 pi dapat berapa? Dapat kosong. Jadi bila X kosong, Y kosong. Itu maksudnya. Okey, Najwa kata 3. So, number of solution 3. Intan 2. Oh, Nurul Najwa tukar balik 2. Putra kata 3. Balkis kata 2. Sabrina kata 2. Masya 2. Okey, 2 lah tu Anissa 2. Intan 3. Adriana Natasha 3. Okey, so ada 2 ada 3. Dekat sini sebab common mistake. Okay, common mistake. Dekat sini, yang jelas kita nampak memang 2. Tapi jangan lupa, graf kita ni bermula dengan kosong. Dan garisan kita ni pun bermula dengan kosong. Jadi dia melanggar graf kita pada tempat yang pertama. Jadi ada 3 solution. Ini common mistake Pelajar akan tertinggal ni. Dia tak perasan benda ni. Ini pun berlanggar juga ni. Okay, sebab starting tempat yang sama. Walaupun tak nampak jelas dia langgar macam tu. Dia langgar sikit pun, janji dia sentuh. Okay, so number of solution 3. Okay. Jadi kena ingat, keep in mind, ini adalah common mistake yang pelajar akan jawab macam tu lah. Ada 2, ada 3, ada 2, ada 3 kan. Tapi sebenarnya dia 3. Dia sentuh, dia kira solution. Okay. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Kata kita pergi pada yang ketiga. Okay, soalan ni kalau test memang confirm akan keluar lukis graf macam ni Tapi sama ada proof ke, tak ada proof ke. Soalan pertama tu dia akan berubah-ubah. Sama ada awak solve soalan trigo biasa ataupun dia just sketch terus macam ni. Okay. Dia ada banyak cara. Dan selalunya memang proof identity lah. Okay. Alright, kita pergi pada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, soalan graph sine lagi. Okay, nanti lepas ni kita tengok cos. Last 2 soalan baru kita buat tangent. Okay, sketch the graph of y equal to 2 sin 2x plus 1. X daripada 0 hingga 3 over 2 pi. Okay, 3 over 2 pi tu berapa tu? Macam mana awak nak tahu 3 over 2 pi ni berapa degree ni? Okay, kalau awak tak ingat, tak apa. Pi ialah 180. Tekan kalkulator 3 per 2 darab dengan 180 degree. Jadi awak tahulah awak nak stop lukis tu sampai mana. Okay. Tekan kalkulator awak akan dapat 270. Okay. 270. Jadi maksudnya kita kena lukis hingga 270 degree sahaja. Kena stop dekat situ. Okay. Kita mulakan dengan sketch dulu. Ada banyak cerita kat sini. Kita mulakan dengan yang ni. Ini yang pertama. Sin 2x. Okey, macam tadilah. Sin 2x maksudnya dalam 360 ni ada 2 bentuk sin. Okey. Ini akan jadi 360.
Yang ini akan jadi 180. Tapi kita nak lukis sehingga 270. Okey, kalau sehingga 270, maksudnya kita kena potong di mana? Ni 90, ni 180, yang ini 270. So kita potong di sini, yang belakang ni tak mau. Lukis macam tu je, dia ada naik turun naik 3 kali macam tu. Okey. Tapi yang ni belum habis, sebab ini baru lukis sin 2x. Sekarang ada 2 kat depan. Maksudnya maksimum 2, minimum negatif 2. Okey. Kemudian ada tambah 1. Okey, untuk tambah 1, ingat lagi tak yang macam mana kita nak tambah 1 ni? Kita tambah kat tepi ni aja. 2 tambah 1 jadi 3, 0 tambah 1 jadi 1, negatif 2 tambah 1 jadi negatif 1. Okey, nanti kosong kita akan berada di sini. Akses kita berada di sini. Right. Itu kita punya roughly kan. Okey, jadi sekarang kita lukis. Transfer ke test pad kita. Okay, now transfer to test pad. Kita perlukan ada 2 nilai positif, 1 nilai negatif dan ada kosong. Jadi maksudnya cikgu ada kena lebihkan kat bawah sikit kan untuk kita nak lukis. So let's say kalau cikgu ambil 2 titik dan 3, 1, 0, negatif 1. Okay, di sini. Awak adjust lah kan. Okay, adjust. Cikgu akan ambil kat sini 3. Ni ambil 1. Sini oh tak boleh. Nanti jauh sangat. Kosong kena kat sini. Ini kosong. Dan negatif 1 kat bawah sini. Kan sebab 1 dengan 3 jauh sikit. Dia nampak macam 1, 2, 3 lah. Tapi itu kebetulan aja kan. Tak kisah awak nak buat macam mana. Yang penting 3 point tu ada. Okay. So berapa point yang kita perlukan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 point. Jadi macam tadi, kalau 7 point, cikgu kat sini cikgu gunakan 1 cm setengah. Okay, 1.5 cm. 7 point. So, point yang pertama, point yang kedua, point yang ketiga, keempat, kelima, ke-6, ke-7. Okey. Ni X, sini Y. Jadi awak bila lukis nanti awak ikut je lah step macam tu supaya tak tertinggal apa-apa. Okey, now kita nak lukis sampai 270. Maksudnya dekat sini adalah 270. Soalan minta dalam bentuk pi kan. So awak tak boleh tulis dekat graf awak 270 Kalau dia sebut pi, limit dia gunakan pi. So, kita mesti ikut. Pada graf kita pun, kita gunakan pi. Okey. Jadi, dekat sini, dia adalah 3/2 pi. Ikut saja. Okey. Dan 180 kita pada point yang ke-1. Okey. 1, 2. Okey, kat sini. Ini pi kita. 180. Cukuplah ada 2 point Ini sebagai guideline kita nak lukis. Okay, macam mana kita nak transfer? Ingat lagi cara kita nak transfer. Tengok point yang pertama. Point yang pertama kita sentuh pada nilai 1. So, point yang pertama kita pangkah pada 1. Point yang kedua. Okay, point yang kedua berada pada 3. Okay, 2 pada 3. Jadi, point kita yang kedua ni berada pada 3. Kita pangkah. Takut sengit pula. Okay, sini Sini 3. Alright. Yang ketiga, dia pada 1. Jadi, point yang ketiga ni, dia duduk dekat 1. Right. Point yang keempat, 1, 2, 3, 4. Point yang keempat, dia dekat negatif 1. Jadi, point yang keempat, kita turunkan ke negatif 1. Kita follow je yang itu. Okay. Point yang kelima, dia dekat 1. Dia bukan kosong Dia bukan kosong 1. Point yang kelima dekat 1. Okey, point yang kelima 180. 180 dekat 1. Kemudian point yang keenam naik balik dekat 3. Yang keenam pergi dekat 3.
Yang ketujuh dekat 1 semula. Yang ketujuh dekat 1 semula. Okey. Sekarang proses nak lukis. Ini yang kena kemahiran masing-masing lah Ini tak dapat nak tolong lah. Awak nak gunakan flexible curve pun tak boleh kan, kecil kan. Jadi masing-masing. Jadi kalau cikgu terpaksa pusing lah sikit Jadi kita left handed ni, siapa yang left handed faham lah, kena pusing-pusing sikit. Alright, kita pusing bulat. Right. Yang ni dia jauh sikit kan. Kalau yang left handed tu lebih senang lukis daripada bawah. Okey, naik gini. Right. Kemudian cikgu ambil daripada sini dululah. Tak kisahlah daripada mana awak nak mula kan. Yang penting graf dia menjadi. Okey. Pusing balik. Right. Dan nak turun ke bawah. Okay, tarik balik ke bawah. Right. Siap. Okey. Comel pun sikit. Tapi lari sikit dia punya point ni. Nampak macam mengembang ni kurus kan. Tapi boleh je. Jadi ada lupa. Okey. Alright. Okey. Lupa pula apa nak cakap. Ada soalan ni. Nombor dekat paksi Y tambah 1. Betul. Nombor dekat paksi Y ni cikgu tambah 1 sebab equation dia ni tambah 1. Jadi maksudnya semua graf kita ni dia akan shift. Dia akan shift satu nombor ke atas. Jadi kita tambah kat sini. Ni kan graf kita. Lepas tu bila kita transfer kat sini, nampaklah graf kita ni dah naik satu step. Plus 1. Teacher kenapa start dekat 1? Sebab kita ikut kita punya sketch kita tadi ni kan asalnya kosong, tapi disebabkan dia tambah 1, so kosong jadi 1. Jadi sekarang starting point kita berada pada 1. Kosong kita berada dekat sini. Ni kosong kat sini. Bawah. Sorry bising pula anak-anak ni, ramai-ramai kat rumah. Okey. So, dapat graf ni. Boleh, Balkis? Faham okey, faham. Okey. Jadi, dah siap graf. Maksudnya dah settle sampai sini ni. Sketch a suitable straight line. Dah settle. Belum. Settle yang sketch graf. Okey. Sekarang nak sketch a suitable straight line. Kita tengok equation yang dia beri. Nak tukar, jadikan Y kat sini. Jadi Y kena ada 2 sin 2x plus 1. Okey. Kita salin dulu soalan ni. 3 pi sin 2x plus 3 pi equal to x. Okey. Macam mana kita nak tukar dia menjadi sama dengan equation yang kat atas ni? Kita nak tukar dia menjadi Y equal to 2 sin 2x plus 1. Nak tukar yang ni. Okey, awak yang atur strategi. Macam mana awak nak tukar bentuk dia? Okey. Macam mana awak nak tukar daripada equation ni nak wujudkan 2 sin 2x plus 1. Macam mana awak nak munculkan ni? Apa yang perlu kita buat? Ini ada banyak cara terpulang pada kreativiti awak. Mungkin cikgu tunjukkan satu cara, tapi nanti awak ada idea, awak dapat cara lain, tak kisah. Tapi jawapan akhir dia sama je. Equation yang awak akan dapat tu sama. Bahagi 3 pi darab 2. Bahagi 3 pi darab 2. Okey, bahagi 3 pi. Okey. Nurul Najwa kata bahagi 3 dengan pi, lepas tu kita darabkan dengan 2. Okey, ada idea lain? Ini langkah yang pertama. Okey, yang lain? Ada idea? Apa kita nak buat ni? Kalau awak dapat soalan macam ni, awak nak tukar dia jadi 2 sin 2x plus 1. Kalau tak ada idea lain, cikgu follow je yang Nurul cakap. Tukar pula Nurul. Tak payah darab 2. Okey. Cancel darab 2. Bahagi 3 pi aja. Okey. Bahagi 3 pi.
Yang lain ada idea tak? Okey, tak ada. Yang lain tak nak jawab? Kalau tak ada jawapan lain, cikgu follow yang Nurun cakap. Okey. Cikgu follow yang Nurun cakap, bahagi 3x. Okey, kita bahagi semua sekali dengan 3x. 3x pula 3 pi. Okey. Bahagi dengan 3 pi. Liza pun kata bahagi 3 pi. Okey, kita bahagi 3 pi. Bila bahagi 3 pi kat sini, dia akan jadi sin 2x plus 1 equal to x over 3 pi. Okay. So now, macam mana? Sama dengan Nurun. Senang aja cakap macam tu tak payah type. Okay, sekarang next step. Macam mana kita nak wujudkan 2 kat sini? Kalau kita darab 2, kita kena darab semua dengan 2. So, 1 ni akan jadi 2. Macam mana? Kalau kita darab 2 sekarang. Tak apa ke kalau 1 ni jadi 2? Lepas tu nak buat apa? Okey, ikut cakap awak lah darab 2. Hari ni cikgu ikut cakap awak je. Darab 2. Okey. So, bila darab 2, kita akan dapat 2 sin 2x plus 2 equal to 2x divided by 3 pi. Okey. Masih belum sama lagi. Now, nak buat apa? Kita nak buat apa lagi ni? Dah sangkut ke? Macam mana kita nak teruskan lagi ni? Think. Cepat. Tolak 1. Tolak 1. Maksudnya kiri kanan kita kena tolak 1. Okey. Tulis sikit Maksudnya sini nak kena semua ni tolak 1. Sini pun kena tolak 1. Dia kena sama kiri kanan. Tak boleh buat sebelah aja. Kalau kita buat sebelah aja, maksudnya kita tukar soalan. Okey, kalau kita buat kiri kanan, maksudnya kita tak tukar apa-apa. Sama je macam kita buang balik. Okey, kita tolak 1. So, yang ini sebab dia operasi tambah. Bila kita tolak 1, dia efek pada yang 2 sahaja kan. So, kita akan ada 2 sin 2x. 2 tolak 1 jadi 1. Okay, dekat sini kita akan ada 2x over 3 pi tolak 1. Okay, now 2 sin 2x plus 1 ni dah boleh tukar menjadi y. Okay, dah sama dah dengan yang atas ni. So, dah dapatlah equation straight line kita. Y 2x over 3 pi minus 1. Okay, dah dapat markah. So, kalau ubah graf, graf tak boleh ubah lah sebab graf ni soalan yang 3 yang pertama tadi. Graf dah fix. Okey, graf kita tak boleh ubah. Sebab dia hence, soalannya ada hence. Hence ni maksudnya dia berkait dengan yang atas. Mesti mengaitkan dengan yang atas. Okey. So now dah dapat ni, nak cari 2 titik. Nak cari 2 titik untuk lukis XY, mulakan dengan S kosong. Jadi kalau kita ganti S kosong kat sini, Y intercept kita lah Jadi Y kita akan dapat negatif 1. Okey. Dapat negatif 1. Kemudian tengok graf kita paling hujung ialah 3/2 pi. So kita ambil yang paling hujung. Kenapa kita nak ambil point paling depan dan paling depan dan paling akhir? Sebab bila kita ambil 2 point yang jauh, kita dapat graf kita, garis lurus kita tu lebih tepat. Okey, lebih tepat. Jangan ambil yang dekat sangat. Kecuali kalau dah tak boleh yang ni, baru kita ambil point yang sebelumnya. Okey. Okey, sekarang kita masukkan 3/2 pi dekat X. Kalau cikgu gantikan
Y sama dengan 2. X ni ganti dengan 3/2 pi. Bahagi 3 pi tolak 1. Okey, 2 dengan 2 boleh cancel. Yang atas tinggal 3 pi. 3 pi bahagi 3 pi dapat 1. So, 1 tolak 1 kita dapat kosong. Okey, nilai Y dia kosong. Now, kita nak lukis dekat graf kita. Okey. Kalau X kosong, Y negatif 1. X kosong, Y negatif 1. X 3/2 pi, Y kosong. X 3/2 pi, Y kita kosong kat sini. Okey. Jadi kita nak cantum. Okey. Kita cantum. Dan kita dapat solution. Dia langgar pada 2 tempat. So, number of solution ialah 2. Macam tu. Teacher, apa jadi kalau X dekat bawah? Yang ini ke? Ni ke, Nurun? X ni dekat bawah? Tak kisahlah. X ni kat atas ke? X kat bawah ke? Oh, maksudnya kat sini X yang ni ke X yang ni? Which one, Nurun? Awak masukkan kalau X kat bawah? Pada equation ke pada point yang kita cari? Pada equation ke, Nurun? 2X. Oh, 2X ni. Ni. Ini X duduk bawah. Maksudnya nak gantikan dengan nilai ni. Dia jadi lain lah. Ini menjawab soalan cikgu tulis kat sini lah. Okay. Kata Nurun, kalau 2X tu kat bawah, maksudnya 3 pi tu kat atas ke? 3 pi tu kat atas ke 3 pi tu kat bawah? Tukar tempat Kalau ni bertukar tempat ke, Nurun? Yang mana satu maksud awak? Cikgu tunggu awak tulis komen ni sebab tu dia ada gap sikit. Adakah maksud awak 2 pi ni 3 pi naik atas, 2x turun bawah? Kalau ada soalan lain, okeylah, ada soalan lain. Kita andaikanlah 3 pi tu kat atas, 2x kat bawah, minus 1. Tengok pada kesesuaian soalan lah kalau macam ni, gantilah bawah ni dengan x yang kita pilih. Okey? Dia tak kisahlah dia dekat atas atau kat bawah. Kalau kat sini, kalau x kosong, jadi kita gantikan x kosong, kita akan dapat 3 pi per kosong tolak 1. So, ni infinity. Bila infinity, jadi infinity tolak 1. Macam mana kita nak lukis? Jadi, mungkin tak sesuai lah yang ini. Dia tak kisah. 2x ni kat bawah ke kat atas, dia boleh disesuaikan untuk cari suitable straight line tu. Nanti cikgu tak pasti cikgu sama ada contoh cikgu ada tak yang x kat bawah. Sekejap cikgu tengok sekejap. Cikgu tak ada. Kebetulan cikgu punya soalan ni semua x dekat atas Tak perasan pula cikgu. Boleh je Nurun. Jadi kalau x tu dekat bawah, awak ikut je cara yang sama. Awak akan dapat jawapan. Tapi untuk soalan ni, tak sesuai lah nak buat x kat bawah. Sebab dia akan dapat infinity. Okey? Boleh je. Nanti kalau awak jumpa, kalau ada x kat bawah, kalau awak tak boleh buat, awak tell cikgu. Nanti cikgu bantu. Okey. So yang ni, settle Soalan yang ketiga ni. Jadi reciprocal ke? Dia akan jadi bentuk, dia akan bukan straight line lah. Dia akan jadi satu bentuk yang curve. Depends pada soalan. Nanti kalau jumpa soalan, awak tunjuk cikgu. Nanti cikgu boleh bantu. Atau cikgu jumpa soalan, nanti cikgu tally kat awak. Putra kata x kat bawah jadi graf yang lengkung tu kan teacher? Yelah. Kalau x kat bawah jadi graf yang lengkung. Maksudnya dia bukan straight line lah. Dia akan sebut kat soalan ni a suitable graph. Okay? Ataupun a suitable, dia tak akan kata line. A suitable graph.
Cikgu tak tunjuk pula contoh yang graf lengkung tu kat sini. Patutnya bagi satu contoh Okey, tak apa, nanti mungkin cikgu akan cari satu soalan yang graf lengkung tu dan cikgu akan recordkan dan cikgu terus masuk ke channel cikgu. Nanti you all boleh tengok kat situ. Okey. Nanti bila ada sempat masa lah lepas habis bulan puasa nanti. Okey. So, kita pergi pada yang keempat. Okey. Memang ada graf yang dekat sini bukan straight line tapi dia akan jadi lengkung macam tu. Bila infinity kan dia tak menyentuh macam graf tangent tu kan. Sorry. Okey, boleh kita pergi pada keempat Okey, soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat kita nak sketch graf cos. Okey, kita pergi pada graf cos semula. 2 cos 2x. Jadi kita buat yang dalam modulus dulu. Okey, buat yang dalam modulus dulu. Cos 2x ni Jadi kalau kita roughly kita buat cos 2x, maksudnya ada dua bentuk cos dalam 360. Okey, dua bentuk cos. Yang ni 360, yang ni 180. So, kita punya limit sehingga pi. Pi tu maksudnya 180. Jadi, kita nak lukis sampai sini. Yang belakang ni tak nak. Bentuk kita akan jadi macam ni ajalah. Okay. Now, dia ada modulus. Bila ada modulus, kita kena lipatkan yang dekat negatif naik ke atas. So, yang bawah ni, dia akan terlipat ke atas. Okay. Terlipat ke atas. Yang ni dah tak ada. Itu menunjukkan modulus. Okay. Kena ada dua. Darab dua. Oh, nanti amplitude dulu. Amplitude dia kat sini, depan cos ni nilainya 1. So, maximum is 1. Minimum is negatif 1. Tapi tak ada efek lah sebab gambar graf ni dah naik ke atas. So, yang ada terlibat ialah 0 dan 1. Kena ada darab 2 kat depan. Jadi, yang di sebelah kiri ni, kita kena darab 2 lah. Dia sama je kalau kita masukkan 2 ni ke dalam. So, amplitude dia ialah 2. Okay. So, ini maksudnya sama juga macam kita darabkan dengan 2. Ataupun 2 ni kita masukkan ke dalam. Boleh je. Okay. So, 1 darab 2 kita dapat 2. 0 darab 2 dapat 0. Jadi, point kita cuma ada 0 dan 2 sahaja. Sekarang kita nak transfer pada test pad kita. Okay, nak transfer ke test pad. Ni agak simple sikit nak lukis. Right. Ni paksi, paksi Y kita. Okay, paksi Y. Kemudian cuma kita ada 2 point sahaja. Tak ada point negatif. Dan kita perlukan poinnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 point. Okay, 5 point boleh buat besar-besar sikit lah kat sini. 5 point kalau cikgu ambil 2 cm. 2, 3, 4. Okay. Tarik bawah sikit. Kalau awak lukis dalam exam, awak guna pensel pun tak apa lukis. Jadi kalau salah boleh padam. Okay. 2, 3, 4, 5. Okay. Panjang pula ni. Tak apalah, boleh je. Yang penting point-point tu. So, paling hujung adalah 180 means pi. Okay. Kena ada 2 titik dekat paksi X ni. Letaklah pi per 2 kat tengah-tengah ni. Okay. Right. So, dia pakai 2 saja. Jadi, cikgu letak tinggi sikit lah. 2. Tak ada point lain kan? Okay. So, sekarang nak lukis. Point pertama berada pada 2. Okay. Point pertama berada pada 2. Point yang kedua dekat 0. Point yang ketiga naik balik 2. Naik semula 2. Okay. Naik balik 2 kat sini. Point yang keempat turun 0. Turun balik 0. Yang kelima naik balik dekat 2. Yang kelima naik balik dekat 2. Okay. Itu point-point kita. Now kita nak sketch lah.
Okey, nak sketch. Okay, ingat kalau nak lukis untuk cos, mesti ada tebing. Okay, mesti tak boleh terus tarik ke bawah, salah Ada tebing. Dan dekat sini, mesti V. Tak boleh, mesti macam tu. Kita tak nak dia ada pusing. Ada pusing macam ni, tak nak. Okay, sebab dia dilipat. Bila dilipat, dia bentuk luncup. Okay. Okay, now kita nak lukis. Pusing sikit. Okay. Tarik. Turun sampai bawah. Okay, stop. Okay, kat sini. V shape. Okay. Pusing lagi. Sini dululah. Sini. Pop. Turun bawah. Naik balik. Alright. Siap. Okay. Siap graf kita. Okey, dah jawab soalan yang pertama. Dah complete dah yang pertama. Okey, yang seterusnya. Hence, hence using the same axis, sketch a suitable straight line. Okey, sketch a suitable straight line. Jadi, kena tukar dululah kan equation tu. Okey, ni. Dah nampak sama dengan Y kan? Ni dah sama dengan Y ni kan? Dah bagi tukar Y dah ni. So, kita ada Y minus 1 equal to X over pi. So, Y sama dengan X over pi plus 1. Okay. Jalan kerja ni tak ada markah markah terus dia bagi pada equation yang awak dapat kat sini. Muncul saja equation, dapat markah. Dia tak kira lah macam mana cara awak nak pusing jalan kerja tu panjang ke pendek ke. Okey, step seterusnya nak cari 2 titik sebab nak lukis. Jadi, XY, kalau X kosong, ni kosong. So, Y akan jadi 1. Ambil maksimum is pi. So, kita ambil pi kat sini. So, kalau kita ganti pi kat sini, pi bahagi pi dapat 1. 1 tambah 1 dapat 2. Okey. So, point yang pertama ialah pada X kosong, Y 1. Okey, kalau 2 kat sini, 1 agak-agak lah kat sini. Pi, X ialah pi, Y ialah 2. X ialah pi, Y ialah 2. Tu tindih kat sini. Okey, bertindih okey. Cantum. Mesti guna pembaris, jangan freehand pula kat sini. Tak payah lajak-lajak sebab dia dah bagi limit daripada kosong hingga pi. So, jangan lajakkanlah. Kosong hingga pi. Cukup. Jadi, berapa tempat dia berselisih? 1, 2, 3 dan 4. Okey. Dia jawab soalan. Number of solutions ialah 4. Okey. Okey. Makin dapat tak idea cara nak jawab soalan ni? Makin lama nampak makin simple kan? Masalahnya cuma bila nak lukis graf jangan tersilap. Okey. Yang ini jaranglah pelajar tersilap buat kat sini. Biasanya pelajar dapat buat yang kat sini. Cari point boleh berlaku kesilapan. Okey, cari point boleh berlaku kesilapan. Bila graf awak lukis dah tersilap dan bila awak garis mungkin betul. Okey, awak garis betul. Number of solution awak tulis betul, tapi disebabkan graf tu dah salah, yang ni awak tak dapat markah. Jadi dia secara tak langsung dia berkait-kait okey, dia berkait-kait. Jadi mesti make sure apa-apa hal mahirkan lukis graf. Okey, mahirkan lukis graf sebab ni punca pada dapat full mark lah. Okey, sebab yang ni jangan nanti bila exam cikgu saya dapat 4. Betul lah jawapan dia 4. Tapi salah sebab graf dah salah. Itu kena hati-hati. Okey, kita nak tengok graf tangent pula. 1 jam juga 6 soalan. Baik buat 6 soalan. Kalau buat banyak-banyak saja sampai pukul 12. Okey. Tengok soalan yang kelima. Ingat live ni sekejap aja malam ni. Take time juga kan?
Okey, soalan yang kelima, sketch the graph of y equal to 3 tangent x plus 2. Nak lukis sampai 2 pi. Okey, itu kita apa-apa kita study dulu soalan. Okey, seperti biasa kita sketch dulu. Okay, kali ni cikgu nak sketch kat sini lah. Ruangan ni boleh buat ruangan kira kan. Okey, kita sketch kat sini. Tangent. Tangent, ingat kena ada dua garisan amplitude. Bukan. Dua garisan asymptote. Okey, garisan yang dia tak sentuh tu. Okey. Dan nak lukis sampai 2 pi means graf biasa lah. Starting from 0, naik atas. Jangan langgar. Tengah-tengah ni pi. Yang ini turun bawah. Yang ni naik atas. Dia macam graf reciprocal lah kan. Dua ni, sepasang ni. Ada dua graf reciprocal dalam satu period graf tangent. So, ni turun ke bawah. So, ini adalah 2 pi. Okey. Tapi, dia kata ada 3 tangent x. So, 3 ni, selalunya kita tak ada lukis kat graf kita lah. Dia tak ada efek. Maksudnya, bukanlah tak ada efek. Ada efeknya. Tapi sebab kita sketch. Kalau kita draw, mungkin kita kena lebih teliti. Tapi disebabkan dia sketch. So, 3 ni, dia hanya menentukan graf kita ni. Adakah, okay, cikgu lukis pada tempat yang pertama ni aja. Adakah graf kita ni terus menuju ke atas dulu macam tu ke? Ataupun graf kita ni landai dulu baru naik ke? Itu nombor amplitude dia ni. Menentukan macam tu. Okay, so dia tak ada efek sangat lah pada graf sketch ni. Awak tengok yang ni dulu. Yang ni. Plus 1. Okay, kalau kat sini 0. Jadi maksudnya 0 ni, kalau kita plus 1 pula, plus 2. 0 ni kalau plus 2, jadi maksudnya dekat sini dia akan bertukar jadi 2. Okay. Jadi 2 maksudnya dah tak ada kita punya garisan paksi kat sini. Tak ada. Paksi kita akan turun ke bawah. Ni paksi X kita turun ke bawah sebab ni dah jadi 2. Okay. Jadi semua terangkat sebanyak 2 unit. Now kita nak transfer pada graf kita. Pada test pad. Pada ruang jawapan. Okay. Jadi kita perlukan, kita perlukan nilai 2 saja, 2 dan 0 Yang bawah tu boleh ada, boleh tak ada lah. Tak kisah. Okay, let's see. Cikgu garis kat sini. Ini adalah Y. 0. Cikgu nak ambil 2 2 ke bawah sini dah. Garis kat sini lah Ikutlah pada awak macam mana awak nak lukis. Tapi yang penting bentuk akhirnya sama. Okey, 2 tu cikgu nak letak kat sini. 2. Okey. Dan kita perlukan macam biasa poinnya 1, 2, 3, 4, 5 poin. Okey, 5 poin. Cikgu gunakan 2 cm, 2 cm lah 1, 2, 3, 4, 5 poin. Okey. Ini adalah X. Ini adalah 2 pi. Dan kita kena lukis sampai 2 pi kan? Okey. Dan tengah-tengah ni pi. Okey. Yang ini adalah garis asymptote. Okey. Garis asymptote tu jangan lupa buat dotted line. Maksudnya graf kita takkan sentuh garis asymptote. Ingat yang cikgu sebut dulu. Bukan muhrim. Jangan sentuh. Okey. Saya ingat tak. Ni lagi satu. Garis putus-putus. Okey. Okey, settle. Okey, now kita nak lukis. Nak lukis, point pertama kita dah teranjak 2 kan? So, teranjak 2 kat sini. Nanti X kita ni pun berada pada 2. Okey, pi. Pi kita ni berada pada 2 kan? Dan 2 pi juga berada pada 2. Okey, now proses lukis. Daripada 2, dia naik ke atas. Jadi, cikgu pusingkan kertas saya macam biasa. Lebih senang nak lukis. Ini naik ke atas. Okey. Bila kita naikkan ke atas, kita make sure jangan langgar ni. Langsung jangan langgar.
Okey. Daripada sini, yang ni kena turun ke bawah, yang ni naik ke atas. Okey. Jika biasanya lukis tangent, cikgu lukis ke bawah dulu. Turun ke bawah. Biar jauh sikit. Yang ni nak naik ke atas. Okey. Yang ni kita nak naikkan dia ke atas. Jarak okey. Dan yang akhir sekali ni nak turun ke bawah. Ini nak turunkan ke bawah. Like that. Okey. Siap. Okey. Graf dia tergantung sikit macam tu pun tak apa. Jadi menepati apa yang kita nak. Okey. Nampak kan graf tangentnya tu. Naikkan sikit. Ni turun. Naik, ni turun. Okey. Settle. Sekarang nak jawab soalan. Okey. Gambar graf dah settle. Now, tengok balik soalan dia. Using hands. Okay, ada lagi perkataan hands ni. Berhati-hati dengan hands. Maksudnya mesti guna yang atas. Use the same axis. Sketch a suitable straight line to find the number of solution for the equation 6 tangent x equal to 3. Okay. Sekarang dia bagi equation 6 tangent x equal to 3. Y kita ialah 3 tangent x plus 2. Okey. Macam mana strategi? Atur lagi strategi. Nak selesaikan? Okey, what should we do? Nak munculkan Y ni. Tak buat apa? Yang mana kita perlu ubah dulu ni? Divide by 3. Divide by 3. Okay, kalau kita divide by 3, kita akan dapat 2 tangent x. Divide by 2. Okay, dah ubah. Tadi cikgu cakap dia dah ubah ya. Okay, so kita divide by 2 supaya jadi 3 tangent x. Okay, kat sini dapat 3 tangent x equal to 3 over 2. Lepas tu, dah divide by 2, then the next step, lepas dah divide by 2, awak nak buat apa? Okay, nak samakan, kita plus 2. Okay, plus 2. So, 3 tangent x plus 2 equal to 3 over 2 plus 2. Okay, plus 2 komen awak lambat sikit naik. Cikgu dah jawab dulu. Okay. Now, yang ini dah boleh tukar menjadi y. Okay. Y equal to 3 over 2 plus 2. Awak dapat 7 over 2. So, macam mana nak lukis ni? Garis lurus dia y equal to 7 over 2. Tak ada pun x kat sini. So, macam mana nak lukis? Dekat gambar rajah kita ni. Tak ada x. Tak ada gradient. Y-intercept pun tak ada. So, how? Macam mana nak lukis garis lurus, garis straight line kat sini? Garis lurus. Straight line. Okay, memang dia straight line. Tapi straight line kat mana? At 3.5. At 3.5. 3.5 at y-axis. Okay? 3.5 at y-axis. Jadi, sebab 7 over 2
is 3.5. So kita cari 3.5 kat sini. Okay. Ni 2. Agak-agak ni 3. 3.5 lebih kurang kat sini kan. Agak-agak lah gitu kan. Okay. Jadi kita gariskan begini saja. Okay. Bila macam ni garisannya, better kita tulislah y equal to 7/2. Dan dia langgar graf kita pada 2 tempat. Jadi number of solution ialah 2. Okay, paksi y buat straight line pada paksi y. Okay. Jadi settle. Boleh? Okey. So kita pergi pada soalan yang terakhir. Okey, soalan tangent juga. Tapi nanti kalau sempat tu lah bentuk-bentuk lain cikgu akan buat dalam cikgu akan videokan dan cikgu akan upload terus lah tapi take time sikit lah. Bulan puasa ni time tu limited sikit kan. Okay. So kita tengok yang terakhir. Tapi kat sini soalan ni dia ada sedikit berbeza daripada yang tadi. Okay, sedikit berbeza. Okay. Sketch graph ni nampak macam common. Okay. Tengok pada limit dia. Masalah pada limit dia, ada pula limit negatif kat situ. So, macam mana kita nak bayangkan limit ada negatif ni? Okay, nilai y kita tu, paksi x kita tu ada negatif. So, kita buat roughly tangent x. Tangent x means macam biasa, macam tadi. Okay, macam tadi. Ada 2 garisan asymptot. Dan tapi kita nak lukis sampai pi. Okay. Jadi maksudnya dekat sini graf kita akan pergi kita lukis tangent x dulu Okay, tangent x naik ke atas. Ini turun ke bawah. Yang ini naik ke atas, yang ini turun ke bawah. Yang ini ialah 2 pi, ini ialah pi. Nak lukis sehingga pi, so kita potong kat sini. Yang belakang kita tak nak. Jadi ada 2 ni saja. Tapi masalah sekarang, lower limit dia ialah negatif 1/2 pi. Okey, jadi maksudnya kita kena tarik ni. Okay, kita kena tarik ni. Kalau yang ini, kawasan asymptot ni ialah pi/2 kan. So negatif pi/2 berada di sebelah kiri lah. Negatif pi/2 dan dia juga adalah asymptot. Okay. Asymptot means yang ini dia akan turun balik ke bawah macam tu. Right. Jadi graf kita macam bergerak ke kiri. Dia ambil kawasan negatifnya. Okay, tak ada masalah Limit x negatif tak ada masalah langsung. Okay, kemudian ada plus 1. Plus 1 maksudnya yang ini kan kosong. Yang lain-lain tak ada apa-apa kan. So yang ini kita kena tambah 1 jadi 1. Sekarang dekat sini garisan ni adalah x sama dengan 1. So x sama dengan kosong kita akan berada di bawah. Okey, ni x sama dengan ni x lah kosong. Okey. Ni x sama dengan kosong lah kat sini. X sama dengan 1 ke atas. Now kita transfer lah. Kita dah buat sketch, dah dapat bayangan macam mana rupa dia. Barulah kita boleh agak macam mana cara kita nak lukis. Sebab kita memerlukan negatif kan. Jadi kita kena tarik sikit ni ke tengah. Okey. Kita kena tarik sikit ke tengah sebab kita perlukan negatif. Okay, list 2. Okay, right. 2. Okay. Agak-agak lah kertas, kalau test pad kan ada ruangannya besar. Tapi kertas cikgu ni ruangannya sikit aja kat ujung, cikgu tepek aja sikit tu. Right. Garis kat sini, ini untuk paksi Y.
Dan paksi X cikgu letak di, sudah mulakan nombor 1. Cikgu letak kat sini lah. Okay. Jadi cikgu gunakan 2 cm. Okay. Okay. Jadi dekat sini panjang sikit lah. Okay. So yang ni adalah negatif pi over 2. Okay. Dan ni 2 cm. Terpanjang pula. Sekejap. Kita nak guna 2 cm je. Okay, 2 cm kat sini. Sorry. Dan kita ada lagi 1 point, 2 point, 3 point, 4 point. Okay. 1, 2, 3, 4 kat sini. Ni X. Dan sini adalah pi. Yang ini kita tahu adalah pi over 2. Yang ini adalah negatif pi over 2. Okay. Jadi letakkan garisan asimptot dia. Asimptot berada pada pi over 2. Okay. Asimptot berada di sini. Juga ada besar-besar lah. Laju sikit. Ini lagi 1. Okay. Jadi sekarang graf dia kita nak lukis. Pada paksi, dia naik dekat nombor 1. So, nombor 1 kita tak buat lagi. So, 1 kat sini lah. Ini 1. Okay. Jadi graf kita bermula daripada nombor 1 ni. Yang ni. Nanti dekat pi pun dia akan pergi dekat nombor 1. Okay. Sekarang lukis. Okay. So, kita lukis ni turun ke bawah. Okay. Pada sini pun dia akan turun ke bawah. Yang sebelah sini akan naik ke atas. Okay. Jadi macam tu grafnya. Kemudian kita nak cari straight line. Okay, nak cari straight line. Agak tak stabil ni tapi boleh lah kan. Dia maksudnya kena kembang sikit kat sini. Okay. Kan nak cari hence, nak cari suitable straight line. Semua contoh cikgu straight line Okay. Kita ada tangent x plus 3 equal to 0. Jadi nak tukar y 1 plus tangent x. Okay, 1 plus tangent x. Jadi kat sini lebih senang kalau kita alihkan negatif plus 3 ni ke kanan dulu. So tangent x equal to negative 3. Okay, kita nak tukar menjadi 1 plus tangent x. So kita 1 plus di sebelah kiri dan 1 plus di sebelah kanan. Jadi kita akan dapat ni dah boleh tukar pada y equal to negative 2. Okay. So jadi macam tadi. Kalau sini 1. So sini juga tinggi sangat 1, 2 kat bawah lagi kan. Tak muat. So cikgu letak je lah negative 2 tu kat sini. Okay. Sebab dia sketch boleh saja dia tak ikut scale. Patutnya cikgu naikkan sikit graf ni ke atas kan. Okay. So kat sini kita gariskan. Okay. Ini y equal to negative 2. So, graf tadi cikgu lukis tak cukup panjang. So, cikgu tambah dulu. Okay, dan cikgu tambah ni terus ke bawah lagi. Yang ni pun cikgu panjangkan sikit ke bawah lagi. Okay, ini tadi naik atas kan. Okay, right. Jadi, dekat sini kita nampak number of solution dia ada 2. Okay, 1 di sini dan 1 lagi di sini. So, number of solution ada 2. Jadi, kita dah boleh jawab lah. Number of solution ialah 2. So, ada 2 tempat kan.